Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Fazilah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Imanina binti Muhammad Kamarul Fadil dan rakan saya pula bernama He Hui. Hari ini kami akan membentangkan tajuk berkenaan SWOT. Saya Nur Imanina akan membentangkan tentang apakah itu SWOT, ciri utama SWOT, mengapa SWOT dan juga kegunaan SWOT. Manakala rakan saya akan membentangkan tentang matriks SWOT, contoh dan cara menggunakan SWOT. Baiklah, kita pergi kepada slide yang pertama. Apakah SWOT? SWOT adalah akronim atau singkatan kepada Strength, Weakness, Opportunity dan Traits. Strength membawa maksud kekuatan. Weakness merujuk kepada kelemahan. Opportunities pula memberi maksud peluang. Traits bermaksud ancaman. Alat pemikiran strategik ini telah diperkenalkan oleh Albert Humphreys melalui penyelidikan di Universiti Stanford dalam tahun 60-an dan 70-an. Ini merupakan gambar Albert Humphreys. SWOT ini digunakan pada peringkat awal perancangan suatu projek dan memberi fokus kepada isu-isu yang utama dalam menyelesaikan masalah. Menurut Thomson, analisis SWOT ini adalah alat yang mudah tetapi berkuasa untuk memantapkan keupayaan dan kekurangan sumber organisasi, peluang pasaran dan ancaman luaran untuk masa depannya. Secara umumnya, beliau berpendapat bahawa analisis SWOT ini adalah alat yang ringkas tetapi berkuasa. Baiklah, kita masuk kepada ciri-ciri utama SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan bermaksud keupayaan yang sedia ada yang boleh digunakan secara berkesan untuk mencapai sesuatu objektif, kejayaan ataupun menyelesaikan sesuatu masalah. Kekuatan juga bermaksud faktor positif, faktor dalaman yang positif ataupun kelebihan yang sedia ada yang boleh digunakan secara berkesan untuk mencapai objektif ataupun menyelesaikan sesuatu masalah. Ciri yang kedua ialah kelemahan. Kelemahan atau batasan yang sedia ada yang boleh menghalang kejayaan. Kelemahan ini juga merujuk kepada faktor negatif ataupun faktor yang boleh menghalang sesuatu objektif ataupun masalah ini untuk diselesaikan. Yang ketiga ialah peluang. Peluang yang boleh dikenal pasti untuk digunakan secara berkesan. Peluang ini juga membawa maksud faktor luaran yang boleh ditambah baik bagi mengatasi kelemahan. Ancaman ialah risiko yang berpotensi menggugat kejayaan untuk mencapai objektif, menyelesaikan masalah ataupun mencapai kejayaan sesuatu. Seterusnya kita pergi kepada mengapa SWOT. SWOT ini dapat mendedahkan nilai kompetitif seseorang. Ini bermaksud dengan menggunakan kaedah SWOT, ia dapat meningkatkan nilai persaingan sesama sendiri. Yang kedua, kaedah SWOT ini dapat menganalisis peluang keuntungan, meningkatkan kualiti dan juga pasaran baru. Ini kerana berbalik kepada ciri yang telah disenaraikan tadi, iaitu terdiri daripada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. 4 ciri tadi boleh meningkatkan lagi peluang keuntungan, peningkatan sesuatu produk dan juga pasaran baru. Yang ketiga ialah persediaan menghadapi sebarang masalah. Dengan menggunakan kaedah SWOT ini, masalah yang berlaku pada masa hadapan dapat diketahui ataupun diramal terlebih dahulu kerana jika diikutkan ciri SWOT yang tadi, kita akan menyenaraikan kelemahan ataupun ancaman. Yang keempat,
membantu pembangunan pelan kontingensi. Ia dapat membantu memudahkan suatu perancangan dijalankan. Seterusnya, kita masuk kepada kegunaan SWOT. Kegunaan SWOT ini biasanya digunakan pada sesi bengkel, membuat keputusan, penilaian produk, pembangunan diri, perancangan, penyelesaian masalah serta sesi brainstorming. Yang saya dapat memberi contoh adalah penilaian produk. Melalui kaedah SWOT ini, penilaian produk dapat dilakukan secara kritis dan juga sistematik kerana menggunakan ciri utama seperti menyenaraikan kekuatan-kekuatan yang ada pada produk, menyenaraikan juga kelemahan-kelemahan yang boleh menggugat kejayaan suatu produk. Yang ketiga ialah menyenaraikan peluang yang ada ataupun potensi sesuatu produk. Yang keempat ialah ancaman yang boleh menggugat kejayaan sesuatu produk itu dilaksanakan. Sekian saja daripada saya, Nur Imanina. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya. Sekian saja daripada saya. Nama saya Hi Hui Yi. Sekarang marilah kita melihat analisis contoh soalan SWOT. Ilian adalah sebuah jaringan kedai runcit yang beroperasi di kawasan perumahan di utara tanah air. Sejak kebelakangan ini, perniagaan mereka semakin terjejas apabila banyak rangkaian pasaraya besar telah dibuka di Malaysia. Lakukan SWOT. Dalam soalan ini, masalah yang dihadapi adalah jaringan kedai runcit semakin tidak mendapat sambutan daripada masyarakat kerana kewujudan rangkaian pasaraya besar. Sebelum menyelesaikan soalan ini, marilah kita melihat matriks SWOT. Sebelum melakukan SWOT, kita perlu menyediakan satu jadual yang mengandungi faktor dalaman, iaitu faktor yang sedia ada dalam organisasi, dan juga faktor luaran, iaitu faktor persekitaran. Dalam faktor dalaman, perlu ada kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan adalah kekuatan yang wujud dalam organisasi dan juga kelebihan dan kekuatan yang boleh kita tingkatkan bagi berjayakan organisasi kita. Manakala kelemahan adalah kelemahan yang wujud dalam organisasi dan juga sesuatu yang perlu kita perbaiki. Dalam faktor luaran, perlu mengandungi peluang dan juga ancaman. Peluang adalah trend yang sedia ada dan juga peluang yang boleh kita ambil berdasarkan kekuatan yang kita miliki. Dan akhir sekali, ancaman adalah persaingan dan juga ancaman terhadap perancangan kita. Sekarang, marilah kita melihat jawapan soalan ini. Pertama adalah kekuatan. Apakah kekuatan kedai runcit? Iaitu jelas dengan kehendak penduduk setempat, mengenali pelanggan dengan lebih dekat, memahami trend pembelian pelanggan, dan juga kemudahan penghantaran barang terus ke rumah pelanggan. Pelanggan juga tidak perlu beratur panjang dan tidak menghadapi masalah meletak kereta. Kedua adalah kelemahan. Apakah kelemahan kedai runcit berbanding dengan pasaraya besar? Pertama, harga yang ditawarkan oleh pasaraya lebih murah dan juga publicity pasaraya besar lebih menarik seperti dalam akhbar. Pilihan kedai runcit adalah terhad kerana saiz kedai yang lebih kecil. Pasaraya besar mempunyai penjenamaan yang lebih dikenali dan dipercayai. Pasaraya juga dikelilingi oleh kemudahan lain. Ketiga adalah peluang. Apakah peluang yang boleh kita ambil berdasarkan kekuatan? Pertama, kita boleh memberi nilai tambah kepada perkhidmatan seperti perkhidmatan pengambilan pesanan secara mingguan dan bulanan. Kedua adalah penggunaan internet oleh pelanggan untuk membuat pesanan. Ketiga adalah penghantaran percuma untuk pembelian melebihi RM50. Dan kita juga boleh menjual kuih-muih dan makanan untuk menarik pelanggan. Kita juga boleh menyediakan papan maklumat untuk penduduk setempat. Akhir sekali, ancaman.
Apakah persaingan kedai runcit? Pelanggan yang suka bayar menggunakan kad kredit mungkin tidak akan pergi kedai runcit. Pasaraya besar lebih selesa dan berhawa dingin. Pasaraya juga mengiklankan promosi dan jualan murah. Kad kesetiaan yang ditawarkan oleh pasaraya mungkin lebih memikat pelanggan. Dengan menggunakan cara SWOT, kita dapat mengenal pasti kekuatan kedai runcit kita dan apakah langkah dan peluang yang boleh kita ambil berdasarkan kekuatan dan juga mengenal pasti kelemahan dan juga persaingan yang wujud dalam kedai runcit dan juga memperbaiki kelemahan dan juga persaingan yang wujud. Sekarang marilah kita gerakkan minda. Bagi melahirkan bakat pemain bola sepak, kurikulum bola sepak sepatutnya diadakan di sekolah. Dengan menggunakan teknik SWOT, terangkan pelaksanaan kurikulum bola sepak di sekolah. Seperti pada slide yang depan, kita perlu mengandungi kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Kekuatan adalah kekuatan yang terdapat dalam sekolah yang membolehkan pelaksanaan kurikulum bola sepak. Kelemahan adalah kelemahan yang wujud yang dapat menghalang pelaksanaan ini. Ketiga adalah peluang yang boleh diambil berdasarkan kekuatan kita. Dan akhir sekali ancaman. Apakah persaingan dan juga ancaman yang wujud dalam pelaksanaan kurikulum bola sepak di sekolah? Pertama, kekuatan, iaitu sekolah mempunyai kemudahan yang sesuai untuk membuat latihan atau permainan bola sepak. Murid mempunyai minat yang tinggi dalam permainan bola sepak. Kesedaran, minat dan sokongan ibu bapa terhadap permainan ini. Kelemahan adalah kekurangan peralatan semasa latihan dan amat sukar untuk mencari murid yang benar-benar berkebolehan dalam permainan ini. Peluang adalah kita boleh mengadakan program atau pertandingan bola sepak atau futsal. Kedua adalah sokongan yang patuh dan jitu daripada pendapil PPD, JPN dan PIBG. Ketiga adalah kerjasama yang erat daripada komuniti serta masyarakat setempat. Akhir sekali, ancaman. Ibu bapa lebih mementingkan pelajaran anak-anak. Murid kurang didedahkan dengan permainan bola sepak dan juga gejala sosial dan konflik. Saya berharap agar kamu semua dapat memahami penerangan daripada grup kita. Sekian, terima kasih.